Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat sejahtera. Semoga kamu semua dalam keadaan sihat-sihat saja. Okey, kita akan teruskan untuk bab poligon asas. Yang mana saya dah siap lukis ya. Sebab tadi saya cuba buat lukis sambil menerangkan goyang. Sebab saya tak ada kemudahan. Jadi, saya tulis dulu dan saya terangkan sekarang. Okey, yang ini hari ini kita akan berkenalan dengan sisi 4. Sisi 4. Sisi 4 maksudnya ada berapa sisi? Dia ada 4 sisi. Okey, syarat dia mesti ada 4 sisi. Okey, kita berkenalan dengan sisi yang pertama. Sisi yang pertama pula. Bentuk yang pertama iaitu nama dia segi 4 sama. Okey, pelajar-pelajar saya yang bukan Melayu tengok ejaan dia. Segi 4 sama. Okey, segi 4 sama ni apa? Okey, kita tengok Okey, kalau segi 4 sama, macam mana kamu nak kenal pasti dia? Ciri-ciri sifat geometri dia. Okey, yang pertama, dia ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4 yang sama panjang. Mesti sama panjang. Katakanlah sini dia kata 5. Lepas tu yang lain dia tak bagi. Tapi dia dah nyatakan bentuk berikut adalah segi 4 sama. Kalau dia bagi 1 je panjang, dia katalah 5, automatik semua yang 3 ini juga adalah 5 cm. Okey, itu ciri yang pertama, sisinya sama panjang. Okey, kemudian kalau kamu nampak sudut bertentangan dia, sudut ini dan sudut ini, sudut ini dan sudut ini, semuanya bernilai 90 darjah. Kemudian sisi yang bertentangan, adalah selari. Saya macam ni lah sebab saya tak ada seorang pun pelajar saya yang tanya, cikgu selari tu apa? Mungkin kamu dah cekap sebab kamu dah belajar dalam RBT. Okey, kalau yang tak faham selari tu macam ni. Diri kamu sendiri. Okey, kamu ada tangan kan? Sepasang tangan kan? Okey, tangan kamu kiri dan juga kanan. Okey, kalau kamu tak tahu selari, tangan kamu itu adalah selari. Maksudnya apa? Dia berada selari. Tangan kamu tu, sepasang tangan kamu tu adalah selari. Okey? Nampak? Kedudukannya sama, selari. Okey? Okey, kemudian sudut pendalaman saya dah usik 90 darjah. Okey, kemudian perpenjuru sama panjang membahagi dua antara satu sama lain. Okey. Kemudian dia ada 4 paksi simetri. Okey, kelas, dengar betul-betul. Saya tahu kamu ada yang pening pasal perpenjuru dan juga paksi simetri. Dengar penjelasan saya betul-betul, okey? Apa beza perpenjuru dan juga paksi simetri? Tengok betul-betul ya, tengok betul-betul. Okey. Perpenjuru namanya ni pun penjuru. Penjuru tu maksudnya sudut penjuru ini ke penjuru ini. Dia mesti bersambung. Ini satu perpenjuru dari penjuru ini ke penjuru ini. Ini kita panggil perpenjuru. Kamu tengok yang garis putus-putus warna merah tu. Okey, perpenjuru dari satu penjuru ke satu penjuru. Okey? Okey, kenapa segitiga? Saya ambil bentuk kejap saya buka kat buku teks. Okey, kenapa segitiga tak ada perpenjuru? Okey, kamu tengok Okey, kamu tengok. Kejap dia blur pula. Okey, kamu tengok penjuru ni nak sambung dengan penjuru mana? Penjuru ni. Tak boleh. Penjuru ni. Ini sisi dia. Okey? Sebab itu segitiga dia tak ada perpenjuru. Tapi dia ada paksi simetri. Faham tak sekarang? Perpenjuru tu dari satu penjuru ke satu penjuru. Segitiga dia tak akan ada perpenjuru. Sebab perpenjuru adalah dari satu penjuru ke satu penjuru. Segitiga tak ada. Lainlah kalau macam segi 4 sama ni. Dan juga bentuk-bentuk yang lain, poligon. Okey, tengok. Okey, dia dari satu penjuru ke penjuru yang lain. Tengok pen merah saya. Satu penjuru ke penjuru yang lain. Ini perpenjuru. Ini namanya perpenjuru. Satu perpenjuru, dua perpenjuru. Dia membahagi dua sama. Ini maksud dia. Sama panjang. Dan juga dia membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey?
Ini maksud perpenjuru. Okey. Siapa yang tak faham tanya saya. Okey, ini perpenjuru. Perpenjuru yang garis putus-putus merah ni. Kemudian kita tengok kepada paksi simetri. Okey, paksi simetri. Ingat apa dia paksi simetri? Paksi simetri adalah garis yang membahagi sesuatu poligon itu dengan keadaan pembahagian itu akan membentukkan bahagian yang sama. Okey, contohnya lah contohlah yang ini kan, saya lipat macam kamu belajar buat origami. Sekejap saya lipat. Saya lipat dulu Saya lipat dua surat ni. Okey, jap. Okey, dia membahagi dua sama. Ini paksi simetri. Ini paksi simetri. Okey, faham tak sekarang? Beza antara perpenjuru dan juga paksi simetri. Okey, kalau di dalam segi empat sama, kamu akan ada satu. Tengok garis yang putus-putus warna hijau ni. 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau kamu nak lebih pasti, kalau kamu nak tengok lebih jelas, kamu kat rumah kan, okey, kamu potong kertas bentuk segi empat sama, cuba kamu lipat. Kamu akan dapati sebuah segi empat sama dia memiliki 4 paksi simetri. Okey, seterusnya kita masuk kepada bentuk ni. Segi empat tepat. Okey, segi empat tepat ni sisi bertentangan dia sama panjang. Nampak tak simbol sama panjang dua palang ni? Okay, ini palang 2, yang ini palang 1. Maksudnya, katakanlah dia kata yang ini 7 cm. Maknanya sini pun 7 cm. Tapi sini bukan. Okey, sebab sini dia lebih pendek kan. Katakanlah dia kata sini 3 cm, maka automatik sini pun 3 cm. Itulah maksud sisi bertentangan, dia adalah sama panjang. Kemudian sisi bertentangan juga adalah selari. Okey, sudut pendalaman dia. Okey, sudut pendalaman saya ingatkan lagi sekali Sudut pendalaman adalah sudut yang terdapat di dalam sesuatu objek tu. Ini sudut dia 90 darjah. Ini pun 90 darjah, 90 darjah, 90 darjah. Okey. Okey, kemudian sama juga perpenjuru dia membahagi dua sama antara satu sama lain dan juga panjangnya sama. Ini segi empat tepat. Yang mana segi empat tepat ni dia ada dua paksi simetri. 1, 2. Kamu kata nak bagi yang macam ni kan? Kenapa yang ini bukan, cikgu? Cuba kamu potong kat rumah. Bentuk segi empat tepat. Bila kamu lipat, kamu akan dapati bucu ini dia tak bertemu dengan ni. Dia tak akan bertemu. Okey, jadi dia tidak membahagi sama benda tu. Okey, ingat paksi simetri, dilipat kertas tu bentuk dia kiri dengan kanan kena sama. Okey. Kemudian kita masuk kepada bentuk rhombus. Okey, pelajar bukan Melayu saya. Rhombus. R-O-M-B-U-S. Rhombus. Kena pasti dia punya perkataan ni. Rhombus. Okey, rhombus. Okey, rhombus ni bentuk dia macam ni. Okey, ini bentuk rhombus. Okey, bentuk rhombus. Apa ciri dia? Sisi bertentangan adalah sama panjang. Ini sama dengan ni. Ni. Sisi, oh mak kau. Okey. Sisi dia adalah sama panjang. Okey. Sisi bertentangan pula. Keempat-empat sisi dia adalah sama panjang. Rhombus adalah keempat-empat sisinya adalah sama panjang. Kalau sini 8 cm, sini 8 cm, sini pun 8 cm, sini pun 8 cm. Okey, katalah dia tak cakap pun bentuk tu adalah rhombus, tapi dia bagi sini 8, sini 8. Automatik kamu tahu bahawa dia adalah rhombus. Kenapa? Kalau sini dah 8, sini pun mesti 8. Sini 8, sini pun mesti 8. Okey, jadi automatik dia adalah rhombus. Rhombus adalah sebuah bentuk sisi 4 yang memiliki panjang sisinya yang semuanya sama panjang. Okey, sisi dia macam biasa, sisi dia adalah selari, yang bertentangan ni adalah selari. Okey, kemudian dengan betul-betul untuk sudut. Sudut bertentangan adalah sama. Sudut yang bertentangan adalah sama. Bucu yang ini sudutnya sama dengan ini. A sama dengan D, C sama dengan B, C sama dengan B. Okey.
sudut bertentangan adalah sama. Okey, kemudian kita tengok pada perpenjuru dia. Perpenjuru dia membahagi dua sama antara satu sama lain. Dia membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, dia tak sama panjang ya. Okey. Kemudian dia ada dua paksi simetri. Dia ada dua paksi simetri. Mesti kamu kata rhombus ni bukan segi empat ke cikgu? Segi empat kat atas ni kenapa dia ada empat? Sedangkan rhombus ada dua. Okey. Kamu tengok kejap ya. Okey. Saya dah potong siap-siap. Okey, saya besarkan Ini rhombus. Ini rhombus, ini rhombus. Okey, kamu tengok saya nak tunjukkan bahawa paksi simetri dia memang dua. Okey, kamu tengok Kamu tengok. Kalau saya lipat yang ini paksi simetri yang sebenar yang ini Okey, saya lipat. Saya lipat dua. Okey. Lipat dua macam ni. Okey, kamu tengok Dia belah sama, betul? Kemudian saya ambil yang ni. Yang panjang ni, C ke D ni. Saya lipat. Sekejap Okey. Bila saya buka, dia sama besar, betul? Okey, kemudian kamu mesti tertanya, kenapa? Cuba cikgu lipat yang ini. Mesti paksi simetri dia dekat situ. Okey, saya lipat juga lagi sekali. Saya lipat Okey, bila saya lipat macam tu, kamu nampak tak? Kamu nampak tak benda ni? Ya, saya tekan kuat-kuat sikit. Okey, katalah kamu kata saya suruh saya lipat kertas tu dekat paksi simetri yang ini kan? Okey, kamu tengok Saya buat ini. Tengok, bila kamu lipat kamu dah nampak ada sebahagian rhombus tu kat tepi ni. Kalau kamu terbalik pun yang sebahagian tu kat sini. Bila kamu buka, dia tak bahagi dua sama pun Tak, dia tak membahagi. Dia nampak ni. Nampak ni. Gitu. Okey, kalau yang ini pun kalau kamu lipat je ni. Nampak dia ada lebih. Okey, sedangkan yang tadi tu kita lipat cantik je macam ni kan. Tengok. Sama besar kan? Sama besar. Okey? Faham? Faham tak sekarang kenapa rhombus ni dia ada dua je paksi simetri? Okey, rhombus ni ada dua paksi simetri. Dia ada dua paksi simetri. Tengok garis warna hijau ni. Okey, kemudian alamak, ini tak ada nama pula. Saya tak tulis pula. Okey, ini adalah segi empat selari. Kejap Okey, ini adalah segi empat selari. Okey, pelajar, segi empat selari. Okey, sisi bertentangan dia, ciri geometri dia, sisi bertentangan sama panjang. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Okey, kemudian sisinya selari. Dia mesti selari dan juga sama panjang. Kemudian sudut bertentangan dia adalah sama. A sama dengan C, D sama dengan B. Okey. Okey, kemudian perpenjuru dia yang garis putus-putus merah ni membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, untuk segi empat selari dia tak ada paksi simetri. Kenapa? Mengapa tak ada? Okey. Saya dah potong siap-siap untuk kamu. Saya buat sudut dia 60, sini 60, sini 120 Saya ulang lagi sekali sudut dia. Sini 60 darjah, sini 120. Kejap saya tuliskan untuk kamu. Okey, saya dah tuliskan. Okey, saya bagi contoh Kenapa dia tak ada paksi simetri? Okey, kamu lipat macam ni. Saya lipat dua, betul ni saya lipat dua. Saya lipat setengah ni. Sebab kan bagi dua kan? Nampak? Saya lipat dua macam ni. Saya lipat dua macam ni. Nampak? Nampak? Okey. Saya lipat macam ni. Tak juga. Saya lipat macam ni. Saya lipat bucu pula. Jadi saya lipat bucu. Lipat bucu lagi lah sikit je. Okey, saya lipat bucu. Bucu ke bucu tak boleh. Kamu nak bucu ke bucu tak boleh. Macam ni je. Okey. Sebab itu, segi empat selari, dia tak ada paksi simetri. Okey. Okey. Kamu dah jumpa berapa ni? 4. Okey, kita seterusnya. Kita tengok yang ini. Okey. Bentuk yang kelima, kamu akan jumpa trapezium. Okey. Trapezium. Okey, trapezium ni dia ada sepasang
sepasang. Ingat ya, saya cakap sepasang tu apa? Selari, sepasang selari tu apa? Ingat tangan kamu. Kamu ada tangan kiri dan tangan kanan. Itu adalah sepasang tangan. Yang ini pun adalah sepasang garis yang selari. Satu pasang garis yang selari. Okey, kemudian untuk bilangan paksi simetri. Dengar bilangan paksi simetri. Dengar betul-betul. Okey, kalau bentuk trapezium tu macam ni, dia tak ada paksi simetri. Tapi kalau dia macam ni bentuk dia ada paksi simetri. Okey, dia ada satu saja paksi simetri. Kalau melipat dua dia sama besar. Okey, kemudian yang terakhir kita akan jumpa kepada bentuk lelayang, kite shape. Okey, ini adalah bentuk lelayang. Okey, dengar. Bentuk lelayang, ciri geometri dia dua pasang garisan yang sama panjang. Maksudnya ini sepasang, ini sepasang. Ini panjang ni sama dua ni. Okey, kalau sini 5 cm, sini pun 5 cm. Kalau sini 12 cm, sini pun 12 cm. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sudut dia ini sahaja yang sama. A sama dengan B, dia ada sepasang sudut yang sama saiz. Okey. Kemudian perpenjuru dia dengar perpenjuru yang pertama ini. Dia membahagi dua sama perpenjuru yang lain ni. Ni perpenjuru lagi satu pada sudut 90 darjah. Ni sudut 90 darjah dia. Okey, yang ni. Okey, kemudian dia ada perpenjuru yang kedua, dia membahagi dua sama saja. Okey, itu yang kedua, bucunya. Dia membahagi pada bucunya. Kemudian dia ada satu paksi simetri. Dia ada satu paksi simetri yang warna hijau ni. Okey. Okey, kamu dah jumpa berapa ni? Kamu dah jumpa 6. Satu, segi empat sama, segi empat tepat, rhombus, segi empat selari, trapezium dan juga lelayang. Okey, untuk yang terakhir bagi sebuah segi empat, apa yang perlu kamu tahu ialah benda ini. Okey, ini adalah sudut pendalaman. Sudut pendalaman, saya ulang lagi sekali ya. Sudut pendalaman itu adalah sudut yang berada di dalam objek tu, di dalam poligon itu. A, B, C, D. Okey, A, B, C, D ini adalah sudut pendalaman. Yang mana untuk sebuah segi empat, sudut pendalamannya, hasil tambahnya mesti 360 darjah. Mesti 360 darjah. Itu sudut pendalaman. Okey, kita tengok pula sudut peluaran. Sudut peluaran adalah sudut yang berada kat luar. E sahaja yang sudut peluaran. A, B, C, D adalah sudut pendalaman. E adalah sudut peluaran. Siapa yang duduk kat luar, kita nama dia peluaran. Okey, untuk sudut peluaran, hukum dia C tambah E, hasil tambah dia mesti 180 darjah. Hasil tambah dia mesti 180 darjah. Okey, hari ini apa yang kamu belajar adalah ni jenis-jenis segi empat dan juga sudut yang terdapat dalam sebuah sisi empat. Okey, latihan saya akan beri sebentar lagi. Okey, thank you class.